topik kita, iaitu kepada instrumen pasaran kewangan, sifat dan juga peranan. Okey. Apa yang kita buat, saya masih pelik. Masih ramai yang dan yang terkini, yang bukan terkini, saya nampak dah setahun ni, trade dulu dia trader forex, sekarang ni dia trader kripto. Aduh. Macam ni lah. Kripto jatuh balik, dia trader forex, dia jadi trader forex balik. Trade apa yang dalam sistem anda. Anda nak trade kripto, anda nak trade forex, saham, apa juga. Anda tak labelkan diri anda sebagai trader apa tau. Saya tak faham. Kecuali anda kerja kat bank lah. Anda dalam department trading untuk currency, untuk bond, untuk money market, untuk apalah. Itu lain. Itu lain. Anda memang specialize dalam tu. Trading ni, kalau trading lah, dan anda faham apa saya sampaikan mengenai is one market, semua satu market. Anda ada satu sistem, anda boleh pakai dia kan semua benda tau, hampir semua benda. Kalau anda faham apa yang kita ceritakan ni, dan especially macam market dynamic dan juga Elliott wave, satu saya tak gunakan Wyckoff. Dia applicable kepada apa juga. Anda nak apply dia dekat kripto, anda nak apply dia dekat apa juga. Jangan labelkan diri anda, oh dia tu Zul Forex XM. Meriah. Bila pasaran saham naik, ramai-ramai tinggalkan saham. Saham turun, masuk kepada forex. Kripto naik, kripto pula forex. Lepas tu kripto jatuh, balik forex. Kenapa nak? Jangan labelkan diri anda. Trade apa yang ada trend. Faham tak? Tak kisah ada orang trade. Tak salah. Ada orang buat duit daripada trade. Kan? Limon. Anda tak dapat kata investing lagi much better than trading. Sebabnya ada orang yang trade, dia buat duit lebih banyak daripada orang yang investing. Maksudnya beza dia kepada margin dan juga kepada holding period. Tapi ada juga orang buat duit. Itu dia. Jadi kita tak dapat kata ini adalah lebih bagus atau tak bagus. Dia kepada individu. Sebab tu bila anda bercerita pasal trading ataupun investing, ini adalah satu perniagaan. Ini adalah satu perniagaan. I've been sharing dengan anda semua sistem. Satu model pasaran bagi saya yang menceritakan secara besarnya bagaimana kita cari peluang apabila berlaku trend. Model pasaran yang saya guna adalah trend. Dan kita melihat kepada 3, 7, 11. Ada banyak lagi sebenarnya, dia ada channel dan juga ada time, sama je, dan juga gandingan kepada Wyckoff. Tapi ini cukup, ini lebih daripada cukup. Itu lebih daripada cukup. The thing is, rahsia dalam trading bukan the trading. Playboy, bukan playboy. Rahsia dalam trading bukannya trading. Ini cuma benda, kalau anda ikut sesi-sesi saya kan, saya buat benda sama every day. Saya buat benda sama, buat benda sama je. Kalau duduk sebelah saya ni boring. Serius, boring. Dia ni dulu saya buat dekat arah Damansara, dekat Oasis, dekat Oasis, office kita dekat kita punya education center dekat Oasis. So selalulah, sebabnya office XM dulu support center dia dekat situ. Jadi dekat bawah tu ada mamak semua kan. Saya memang kat situ sebabnya tempat saya tinggal waktu tu saya tinggal seorang-seorang. Tempat saya tinggal kat situ waktu tu tak ada internet, tak ada internet yang laju lah. Tak ada internet yang laju. Ada pun yang pakai mobile slow.
So saya kena buat sesi ni, tahun ni tahu cerita 2017 adalah dekat anda boleh tanya dekat budak-budak XM ni, kepada account manager anda, kepada rakan-rakan XM, bukan budak-budak, dah tua-tua semua tu. Apa dia, kat bawah tu ada mamak dululah Jadi tiap kali certain time saya akan lepak-lepak, dia orang nampak saya datang duduk, saya pergi naik atas, saya buat kerja. Padahal dia orang tahu saya boleh buat tak buat suka hati saya. Tapi saya ada time saya. Jadi inilah disiplin yang payah nak buat. Takut nanti Zul bosan. Rahsia dia jaga duit. Exactly. Ini cuma satu teknik. Adakah dia hebat? Tak ada teknik hebat. Semua teknik bagi saya, dia adalah kepada anda cuma ada probability yang lebih baik kepada market. Itu saja. Untuk meningkatkan, dia ada masa turun, ada masa naik. Prestasi sistem, dia punya yang rahsia dia adalah ini. Ini rahsia dia. Di mana anda menyatakan berapa modal anda, berapa dolar per trade kepada expectancy, kepada prestasi sistem over time. Faham? Kepada prestasi sistem over satu jangka masa. Itu sebenarnya. Itu sebenarnya. Bukannya teknik. Teknik tu cuma benda sama, buat ulang. Anda pakai teknik lagi simple lagi bagus. Saya pakai teknik lagi, pakai kira je. Faham tak? Saya pakai teknik pakai kira je. Kira je 1 2 3 4 5. 1 2 3 dia break RSI 100% masuk. 1618 10 pip stop loss. 100% TP. 50% BE. Itu je. Ulang-ulang. Ada stop loss, ada TP, ada BE. Ulang. Tengah cantik, kita naikkan position sizing. Bila yang kita masukkan cantik, itu dia. Tapi, itu cuma separuh daripada perjuangan anda. Yang lagi separuh adalah persiapan diri. Kalau ini tak betul, anda takkan dapat ikut disiplin nak buat yang sebelah kanan ni. Takkan dapat. Anda nak kaya cepat, jangan trade. Kaya cepat, hari ni kedai itu tutup sebelum pukul 7. Alang-alang nak berjudi, pergi judi terus. Pergi direct. Lagi bagus. RM1 10 dapat RM2,000. Itu lagi tinggi. 7 masuk, 7 suku dah ada result. Tak payah. Trade. Nak kaya cepat. Yang saya soalan selalu orang tanyakan, 100 dapat berapa? Jangan trade. 100. Sebab tu tak ada orang tanya. Dulu ada orang tanya saya direct hentam pada waktu tu. 100 dapat berapa? Kau nak berapa? Cerita minyak wangi. Dia tak ada cerita. Kalau jumpa saya jarang cerita market. Kalau jumpa saya cerita budu, makan, minyak wangi. Lain tak ada. Okey. Jadi sistem dagangan ada dua. Yang pertama model pasaran, yang kedua model size posisi. Jadi kenali dulu apa pasaran yang anda dagangkan ni. Jangan define diri anda, saya trader forex, saya trader saham, saya trader gold, EJ, saya trader apa. Tak payah. Cacing baru. Apa itu pasaran kewangan? Pasaran kewangan adalah satu pasaran di mana transaksi berlaku di antara mereka yang ada opportunity mempunyai satu cara untuk generate income dan menemukan mereka ni kepada mereka yang ada modal ataupun pelabur ataupun kreditor. Penghutang pula adalah mereka yang ada opportunity lah untuk nak daripada modal yang dia terima untuk jadikan dia bisnes. Lebih kurang macam itulah. Di situlah kita ada instrumen kewangan di mana peminjam mengeluarkan instrumen kewangan sama ada dalam bentuk bond, sama ada dalam bentuk saham, apa-apa juga, kontrak, CFDs or whatever. Dan manakala pelabur pula adalah mereka yang membeli instrumen ni dan berdagang
dan mengharapkan pulangan daripada instrumen berkenaan. Okey, itu pasaran kewangan. Ada pecahan-pecahan dia. Jangan kenapa anda nak definekan diri anda saya trader forex saja dan kripto lah. Kena tambah kripto kat sini ya. Kripto ni mungkin under commodity, itu kripto. Tapi the thing is, don't define yourself. Saya tak faham. Mungkin budak-budak baru nak up kot. Dia obses. Oh, dia tengah buat forex, kau masuk kripto. Kripto berdarah sekarang ni kan. Ataupun dia kripto tengah jatuh dia sell. Budak forex tu. Apa pelik je. Meriah, seronok kalau kita baca kan. Saya macam nak BBNU, saya macam nak komen je kat situ. Okey. Pasaran kewangan terbagi kepada pelbagai jenis. Fahamkan ya, sebelum anda nak masuk apa-apa tu, fahamkan dia. Paling simple. Otai-otai tu pun baru nak up juga kot. Ataupun memang kepala otak dia tak berkembang. Saya direct je. Kalau tak betul, saya cakap tak betul. Itu bukan otai. Itu bukan otai. Itu petai tu kali. Itu bukan otai, itu petai. Tak ada. Apa peliknya anda nak label forex, saham, kripto, gold, apa? Jatuh kita beli simpan. Okey, pembiayaan, hutang, equity dan kadar faedah. Okey, pasaran modal. Pasaran modal ni adalah pasaran di mana terbitan, tujuan dia diwujudkan adalah untuk mendapatkan modal. Ada dua jenis pasaran dia, pasaran utama ataupun primary market, di mana aset ataupun instrumen tu mula-mula diterbitkan, sama ada saham ataupun bond. Itu adalah primary market dia. Lepas tu kita ada secondary market dia, di mana mereka yang membeli boleh jual beli instrumen berkenaan yang diterbitkan tadi. Itu secondary market dia. Jadi pasaran bond adalah pembiayaan melalui terbitan hutang, dan manakala pasaran saham adalah pembiayaan melalui terbitan hak milik, equity. Anda ada hak milik kepada bila anda membeli saham. Jenis depend pada jenis saham yang anda beli. Kalau anda beli saham satu syarikat tu adalah merupakan equity holder ataupun stakeholder dalam syarikat berkenaan. Okey, pasaran komoditi basically secara besarnya terbahagi kepada dua hard commodity. Hard commodity ni precious metal, industrial metal ataupun soft commodity, benda yang ditanam. Itu soft commodity itulah peliknya kan. Galih kan. Kita kata tak nak letaklah trader A. Trader A hidup daripada ni, dia trade forex saja. Dia trader Bitcoin. Apalah. Lawak Saya tengok dalam social media memang lawak. Lepas tu saya post pasal minyak wangi. Malas saya nak cerita lain. Minyak wangi, yang penting pada saya, minyak wangi Liverpool. Lain tak ada. Malas saya nak tulis apa-apa. Pasaran derivatif. Pasaran derivatif ni dia ambil nilai daripada satu aset lain. Itu derive. Dia ambil value. Terdiri daripada yang didagangkan dekat bursa, exchange traded, ataupun secara direct over the counter, direct ke penjual dan pembeli. Sama ada penerbit, mereka bank ke apa menerbitkan satu instrumen tu dan dijual kepada ataupun diberikan kepada orang lain. Jadi kita ada yang terbitan daripada bursa seperti ETF, futures, option. ETF ni saya bagi contoh macam anda, beza dia adalah kepada tempat dia. Kalau anda beza dua ni lebih kurang. Kalau anda tengok forward ni, dia lebih kurang macam futures. Beza dia, yang futures ni dua-dua ni ada tarikh matang. Cumanya siapa yang menerbitkan dia dan di mana dia didagangkan, itulah beza forward dengan futures. Option, swap, kredit dan lain-lain. Okey. Trade financial instrument itu je. Pelik. Okey, pasaran mata wang.
minyak bagi. Ponik, ada Ponik. Ada dalam grup tak Rosli? Dia ada grup Telegram dengan grup WhatsApp. Cuba tanya dekat Mira, wife dia, dekat admin. Okey, pasaran Mata Wang. Pasaran Mata Wang inilah pasaran terbesar dan paling cair. Maksudnya senang nak tukar jadi barang lain lah. Itu maksudnya paling cair. Jumlah dagangan harian dalam pasaran Mata Wang ni adalah 6.6 trilion. Ini berdasarkan report by Bank of International Settlement April 2019. Jadi report ni keluar tiap 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. Jadi 2022 April nanti anda akan, kalau anda nak belajar forex, anda kena baca report ni tau. Over the counter direct. Wimun jual, saya beli. Itu over the counter. Okey. Ni kalau anda nak belajar forex, paling teruk lah. Anda kena baca benda ni. Ini paling teruk lah. Saya kalau seorang mengaku dia trade forex, tapi tak baca lagi report BIS ni, saya tak kata dia tahu forex tau. Saya simple. Saya report ni adalah report wajib yang hendaklah dibaca oleh seorang trader forex. Kalau anda menyatakan anda trade forex, anda kena baca benda ni. Mana dia tak keluar ni? Okey. Anda kena baca report ni. Report ni kena baca ni. Ini anda trade, dia macam satu report company. Kalau anda trade, kalau anda beli saham Apple kan, orang tanya, oh kau beli saham Apple? Aku suka Apple tu kan, aku suka lampu dia. Allah, macam tu lah. Sama kalau report BIS ni pun tak baca, lepas tu dia kata dia trade forex. Faham? Report ni wajib baca. Entah berapa orang lah dalam ni baca. Ada orang baca. Ni benda-benda yang anda kena baca. Anda nak tahu apa dalam bidang kita ni, ini anda kena baca. Faham? Pergi bis.org tu tengok quarterly review dia. Baca report-report dia. Research and publication dia especially kena baca. Ini website wajib yang anda kena ada, BIS ni. Faham? Tak baca benda tu, lepas tu mengaku trader forex. Dia bukan fundamental. Dia tahu apa yang sedang jadi dalam dunia kita ni. Baru tahu hari ni. Start daripada hari ni jangan miss. Boleh? Tak pernah tahu. Okey, kita punya bank, Maybank. Maybank punya bank negara. Bank negara kawal ringgit tu. BIS ni mark kepada bank negara. Kan? Simple. Anda sibuk Federal Reserve, dia ada mark dia lagi, BIS. Faham? Jadi kalau mark dia anda tak tahu cerita, anda rasa saya dapat benda-benda ni dari mana? Benda-benda ni semua dia daripada BIS. BIS Malaysia. Okey? Kalau anda pernah trade forex dan trading forex, at least lah quarterly review dia anda baca, ataupun survey report dia yang keluar 3 tahun sekali. Untuk angka ni 3 tahun sekali. Yang tadi tu keluar 3 bulan sekali. Jadi maksudnya April tahun 2022 nanti buruk-buruk lah anda kena baca benda tu. Saya ambil trader bekerja dengan saya. Apa yang saya buat, saya interview dia orang. Antara soalan saya tanya benda-benda dalam ni, dalam benda ni. Kalau dia tak baca, memang tak payahlah buang masa aku, buang masa kau.
Macam-macam, anda akan dapati banyak benda. Banyak yang anda akan faham mengenai flow. Kalau ini berlaku, kenapa duit ni pergi sini? Apa yang sedang jadi? Apa yang market sedang bimbang? Apa yang sedang market tengah tengok dalam 2 hari ni? Ya? People's Bank of China tu, anda akan dapati dalam BIS nanti akan cerita benda tu. People's Bank of China risau, yuan tu kuat sangat. Bila yuan kuat, dia memang ada masalah. Harga barang terlalu komoditi mahal kan. Jadi bila mata wang dia naik, komoditi mahal, tak apa, inflasi tak tinggi. Kalau ringgit, contohnya, kalau ringgit kuat, harga import kita akan jatuh. Jadi itu adalah something yang kawal inflation. Tapi masalahnya, barang yang dia keluarkan, ekspor dia orang tak nak beli, mahal. Tapi saya trader dengan 90%. Boleh? Konteks saya, Aryan. Konteks saya. 90% win rate. Kalau ada 5 kali trade. Saya tak peduli win rate. Kalau kurang daripada 3 tahun, anda 100% pun saya tak peduli. Aryan, anda dapat 110% pun saya tak peduli. Sebab saya, satu pengetahuan, satu lagi kepada kepercayaan. Sebabnya kita tahu 100% itu tak wujud. Simple. 90%. Saya nak tengok 3 tahun. Nanti saya tengok XM punya rekod. Boleh kan? Okey. Mata wang yang paling banyak didagangkan US dollar, diikuti oleh euro, JPY dan emerging market. Emerging market ni makin dapat tempat adalah CNH, Chinese yuan dekat situ. Pair yang paling banyak didagangkan USD euro, of course, ekonomi besar dua tu, USD JPY, mata wang pembiayaan, dan GBP disebabkan oleh London punya tak ada. Faham. Okey. USD GBP. Lain daripada tu, mata wang utama US dollar, JPY, euro. Fahamkan sifat-sifat. Itu yang tadi tu, BIS tu, anda baca, anda fahamkan cerita-cerita, anda akan dapati banyak benda. Anda akan dapati banyak benda yang anda akan, oh patutlah. Anda akan dapati, anda akan pergi, bila baca BIS tu, anda akan dapati, oh ini cerita dia. Ini cerita dia. Ya. Sama, bila anda nak beli, contohnya, anda nak beli saham Apple, kan? Anda faham dah dulu cerita saham Apple tu, pergilah Apple, kan? Pergi dekat Apple punya ni, investor punya ni, relation. Pergi dekat Apple punya investor relation, semua apa-apa, semua ada cerita dekat situ. Baca dia punya quarter result, dan anda tahu company tu kuat ke tak, aset dia banding liability dia, anda tahu dividen payment dia macam mana. Dividen payment lately turun kan. Lepas tu anda tengoklah dekat technical trade, anda masuk technical. Tapi anda faham company tu kuat ke tak, itu je. Anda tengah beli company yang nak hancur, biarpun technical dia cantik, ada A, B dan C, takut dia C je, tahu tak? Dia masuk A, B, C, dia C je. Dia tak ada dah, dia C je. Faham? C, dia dekat C je. I, E, san, se. Dia dia dekat kat situ. Takut tu. Okey. Pasaran insurans ini adalah untuk provide protection. Jadi dynamic pasaran, saya lihat pasaran kepada 3 benda, iaitu kepada US dollar, yen dan juga kepada equity index. Dan apa yang saya dapati adalah ini anda pun dah nampak sekarang ni, bila orang melabur equity index, itu adalah satu, kita katakan, bukan orang melabur equity index, dia menyatakan apa sentimen, apa pergerakan nilai aset dalam pasaran. Apa yang sedang jadi perbincangan pasaran sekarang ni? Yang sedang jadi perbincangan pasaran, tema semasa pasaran, apa tema besar? Kalau saya tanya, apa tema besar untuk minggu ini, untuk dua minggu ni, apa tema besar? Kita sedang masuk bulan 6 ni.
Bulan 6 dekat dekat hemisfera utara tu kita nak masuk summer. Summer ni secara besarnya adalah musim apa? Summer ni musim apa? Tahulah musim panas. Tapi summer ni adalah masanya untuk biasanya kita nampak apa? Percutian. Cuti. Ya. Dan apa yang kita nampak adalah perbezaan ketara dalam dunia ni di antara negara maju dengan dunia ketiga. Kita cerita sikit. Dunia ketiga. Di mana negara maju, they are talking about herd immunity. Dengan pelaksanaan immunity, pemberian vaksin. Manakala untuk dunia ketiga, kita tengah tunggu. Ada yang negara yang dapat, ada negara tengah tunggu, ada negara baru dapat, ada negara memang tak dapat. Itu yang nampak cerita COVID-19 ni, perbezaan di antara dunia ni, negara maju dan dunia negara ketiga. Musim bikininya, OPEC. Okey. Okey, yang ini pula ada yang lockdown, ada yang depend kepada pelaksanaan dia punya kawalan. Ada yang lockdown, ada yang memang ada yang okeylah, neutral. Ada yang neutral, ada yang tapi dia tak okey, dia tak buka lagi, tak ada macam dulu. Ini beza. Anda nampak tak sekarang ni? Anda nampak tak benda ni sekarang ni? Okey. Bila mula-mula COVID-19, mula-mula COVID-19 yang sektor paling teruk jatuh adalah manufacturing. Kan? Ini pada awal COVID-19. CV19 itu pada bulan 2 dan bulan 3. Manufacturing paling jatuh. Kan? Lepas tu slow kita dapati services jatuh. Ini adalah daripada bulan 4, 3 kepada bulan 7. Lebih kurang sampai bulan 8. 3, 7, 8 tu yang anda nampak goal tu. Tak apa, nanti saya ceritakan. Bila services start naik, interest rate naik, bank punya saham naik, anda dapati gold start jatuh. Itu pada permulaan. Jadi bila kita ada negara-negara maju ni, di mana dia punya ekonomi dah start buka, kita nampak pada awalnya bila dia orang cuba dengan polisi, kita nampak yang pertama recover, sebab ini jatuh kemudian. Ini sideway dulu, lepas tu dia jatuh kemudian. Itu bulan 3 dan bulan 7, 8. Manufacturing jatuh awal. Bila polisi cuba untuk membantu, manufacturing naik dahulu, manakala services masih jatuh. Itu pada awal. Lepas tu kita ada stages dia. Ini stage 1, ini stage 2, di mana sini start sideway, sini masih lagi naik. Now kita dah masuk stage 3. Di mana dalam kita ni, kita dah masuk summer. Dan pada waktu ni manufacturing start sideway. Sebab apa? Sebab apa manufacturing tengah sideway? Harga barang naik. Dua masa, ekonomi tengah tutup, apa semua tutup, duit keluar, orang semua nak barang, orang nak bantuan kepada keluarga, apa semua, orang masih berbelanja. Kilang-kilang ada yang 60%, 30% operating capacity. Jadi barang yang dikeluarkan tu tak cukup, komponen apa semua tak cukup, menyebabkan harga-harga naik. Itu efek inflasi, kalau nak faham. Dan apa yang berlaku adalah kita nampak manufacturing mula sideway. Apa yang naik? Bagi siapa yang trade saham ni, trader saham. Trader saham. Macam mana jadi trader saham?
Trade semua, apa trade saham, trade semua, saham ke forex ke apa ke, yang anda faham trade, ada set up trade. Apa yang akan naik? Pelancongan, apa semua, services, ni akan naik. Ini akan naik. Orang semua bercuti, orang semua apa semua yang dekat Europe, dekat US, ini akan naik. Ini akan sideways sebab harga barang. Ini waktu ni harga hotel belum lagi. Anda pergi start check Europe punya ni, anda start nampak harga start naik. Bukan orang cuti, ini tak. Ini sebab harga barang, inflation. Ini sebab inflation. Manakala orang start bercuti dan menyebabkan services sector ni. Jadi kalau anda nak trade saham, anda faham apa yang anda nak pergi? Bagi yang tak ada cerita pasal syariah compliant, non-Muslim, anda pergi tengok yang resort lah, apalah kan. Sense, contoh kan. Faham? Apa kita punya fasa-fasa sekarang ni. Dan services sector ni, anda akan nampak sektor rotation. Orang akan mula keluar dan pergi kepada mid cap, saham seperti Apple apa semua akan lebih sideways, tak ke mana, sebab chip apa semua mahal, masalah kekurangan bekalan dan segalanya. Panas panjang tahun. Dekat Khatulistiwa tu lagi. Kalau kat Ponti kan kali. Faham apa sedang berlaku sekarang ni? Apa fasa-fasa kita ni? Jadi sebagai seorang pedagang, tak kisah ada trade forex ke apa ke, anda fikirkan kalau ini start sideways, anda akan dapati equity index, kita jangkakan dia akan buat correction. Dia akan buat correction. Anda sedang tunggu benda ni. Satu kita jangka wave 5. Anda fikirkan kalau aku trade currency, apa indeks, apa yen, anda kaitkan dia dalam cerita ni. Itu dia. Anda kaitkan dia dalam cerita benda ni. Asyik PKP. Ya, betul. Faham? Anda kaitkan dia. Kalau anda dapati equity index akan sampai, ni akan buat wave 5 dan akan buat 2. Jadi anda akan tunggu peluang untuk nak long. Sementara ni, ini akan kuat dulu. Dia akan tengok pair dia sampai resisten. Anda tak short equity index. Kalau anda dapati index buat correction besar, then anda akan cari set up dekat yen pair untuk short. Dolar akan sideways. Ini sideways ke atas, dolar akan lebih sideways ke bawah. Kaitkan dia dengan semua ni. Semua anda faham apa yang berlaku, anda masukkan dia dalam kita punya roadmap ni. Anda masukkan semua ni. Fikirkan apa dia pasal. Anda tunggu technical, apa fit dengan apa yang anda nak. Tahu forex? Tak apa. Start pergi, bukan saya tak, jangan overspread yourself. Maksudnya semua anda nak trade, semua nak masuk, tak dapat. Tapi fahamkan apa yang anda sedang tengok ni yang lama. Alah, saya tak pergi update yang ni lagi. Tak apa. Tapi fahamkan di mana kita melihat kepada secara besarnya, bukannya buy sell saja. Sebelum anda nak tengok set up tu, anda fikirkan, fahamkan kat mana kita interpret apa yang anda tengok. Sebab ini bukan hanya untuk anda trading tau. Ini adalah untuk anda punya pelaburan, untuk anda punya persiapan daripada sudut kewangan secara besarnya. Okey, Bang Zal, sekarang ni kita tengok correlation ni based on market structure. Boleh ke kalau kita gunakan indicator? Boleh. Kalau nak gunakan dia sebagai filter, boleh. Macam kita guna RSI, macam kita guna stokastik, sama je Rian. Contohnya, kalau anda guna Ichimoku, anda nak enter guna Ichimoku, boleh.
Kalau price dalam Kumo, anda tak masuk. Kumo cross, anda naik atas cross dan lepas tu dia punya crossing, apa nama dah? Saya pun dah lupa dah. Crossing dan anda masuk. Boleh? Okey? Labur dalam satu sistem, dagangan sistem anda, insyaAllah kita bersama lagi pada jam 6 sehingga jam 8 nanti. Ada satu sesi lagi, kita akan cerita lebih teknikal. Jadi yang pukul 6 sampai 8 nanti memang purely teknikal sahaja. Kita cerita ni sikit, lepas tu kita purely teknikal. Kita kembali